الحمد لله القائل نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي كانت حسنته الأقصى وإلى أهل الصدق والتقوى أما بعد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله بما تعملون بصبر صدق الله العظيم. Bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala meninggikan, yakni memuliakan orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa darjat di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekali ketemu Allah mudah-mudahan dalam hati sekalian. Sama-sama sekali lagi kita terus panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keizinan untuk sama-sama sekali lagi pada malam ini kita berada di rumah Allah ini mendirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Sama-sama kita beriktikaf dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita dengan orang-orang yang menjadi tetamu Allah Ta'ala di dunia sampailah di pada masyarakat. Kerana selalu kita ulang semua, kalau sekiranya di atas dunia kita tidak mampu untuk menjadi tetamu Allah, usahalah kita bermimpi dan mengharapkan Allah Ta'ala nak pilih kita sebagai tetamunya di pada masyarakat. Kalau di atas dunia pun tak ada masa dengan Allah, janganlah kita mengharapkan untuk Allah Ta'ala nak luarkan masa Allah Ta'ala dengan kita di pada masyarakat yang pada ketika itu kita terpaksa berdepan dengan para Nabi, bersaing dengan para Rasul, para ulama, syahadat dan salihin, yang mana amalan mereka dengan kita semua ibarat langit dan bumi. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita dengan selalu kita berulang alik ke rumah Allah. Ini mudah-mudahan kehadiran kita semua juga Allah Ta'ala nilai sebagai amalan yang soleh insya-Allah. Para hadirin muslimin dan muslimat, saudara-saudari yang dirahmati sekalian. Jadi seperti biasa sebagai bahan rujukan ilmu kita bersama, saya menggunakan kitab janji-janji Allah di dalam Al-Quran yang ditulis oleh Dr. Hanafi Muhammad. Dan kita masih lagi berbincangkan di bawah tajuk janji balasan nikmat, dan malam ini kita masuk janji balasan nikmat yang ke-6. Janji balasan nikmat yang ke-6, beriman. Tajuk dia beriman. Kata pengarang kitab ini, orang yang beriman adalah mereka yang percaya dan yakin bahawa segala apa yang disampaikan oleh Rasul adalah dari Allah, serta sentiasa mengamalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan balasan yang baik bagi orang yang beriman dengan memberi ganjaran pahala, dia bagi petunjuk, rahmat, hidayah, diangkat darjat dan balasan syurga di akhirat kelak. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im. Ia bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, untuk mereka syurga yang penuh dengan nikmat. Surah Luqman ayat yang ke-8. Para hadirin yang mati sekalian, itu pengertian iman. Dan disebut iman ini iaitulah
mereka yang percaya dan yakin bahawa segala apa yang disampaikan oleh Rasul datangnya daripada Allah. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lahir-lahir saja dah Islam. Lahir-lahir saja dah kita beriman. Dan lahir-lahir saja dah ada orang azan dan iqamah di telinga kita. Dan ada sahabat-sahabat kita yang perlu nak dapat Islam, nak meyakini tentang Islam. Akhirnya barulah dia beri, barulah beriman, yang dipanggil mu'allaf. Dan begitulah apatah lagi kalau kita bayangkan Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nak ajak orang beriman? Nabi pergi seorang demi seorang dengan demi seorang, orang tolak. Pergi sini orang tolak, pergi sini orang tolak. Itu peringkat awal. Susahnya Nabi nak bawa Islam pada peringkat permulaan. Semua orang tak mudah nak dengar. Macam contohlah pergi dekat shopping complex. Kalau lawak ni yang paling besar dekat rumah saya lah, JJ dulu dipanggil Jaja School. Tuan-tuan masuk Jaja School tu ada tak budak-budak promoter? Bang sejak mana? Bang sejak mana? Tak. Bang ni apa ni, produk ni bagus tak ada. Dah beli ada kat rumah. Punya pemohon gitu. Bang tak beli pun. Maknanya promoter tu cari so kadang-kadang tak ada mau. Dan seorang pun tak ada yang nak, dia nak terima. Dan adalah surah. Jadi itu kalau kita promotor yang nak jual barang ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan Islam tu macam tu. Dan sampai kan disebut innal Islam mubada'u ghariban. Nak ajak orang beriman ni pada peringkat permulaan tu gharib. Gharib ni maksudnya asing. Maknanya payah nak cerita Islam ni. Kadang-kadang orang tak mau nak terima. Wasayaudu ghariban kama bada'a. Nabi sebut Islam itu akan dianggap asing balik. Maknanya mula susah, kemudian orang terima Islam, orang beriman. Dan wasayaudu ghariban, dan Islam itu asing pula lepas. Maknanya Islam ni orang ditinggalkan. Dan bila tinggalkan, fatu balil ghuraba, maka pada ketika itulah bagaimana Islam ni akan diangkat balik. Beruntunglah orang-orang yang al-ghuraba, dikatakan orang-orang yang asing, orang-orang musafir yang bawa Islam ni. Siapa dia? Alladzina yuslahu ma afsadan nasu min sunnati, orang yang tegakkan sunnah tu di tengah-tengah arus kekufuran dunia. Di tengah-tengah orang tahu Islam, maka kita nak kepada Islam. Maka itulah orang dia, orang yang asing kata Nabi. Jadi nak cerita tentang bagaimana nak meyakini apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hari ini memang dalam proses nak meyakini apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa hasil daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita tengok nama-nama besar di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, yang pada asalnya menentang kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menentang Nabi itu walhal dia tak kenal pun Nabi. Contoh Amru al-As ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabat supaya berhijrah ke Habasyah yang diketuai oleh Ja'far bin Abu Thalib, abang kepada Sayyidina Ali, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan beberapa orang sahabat untuk bertemu dengan Raja Najasyi. Maka dalam masa yang sama ada seorang musyrik Mekah, nama dia Abu al-As. Dia pun ikut sama, dan dia pergi, Ja'far pergi dulu, dia datang kemudian. Dan bila sampai di Habasyah, maka pada ketika itu Sayyidina Ja'far dah berjumpa dengan Raja Najasyi,
Dan Raja Najasyi menceritakan bagaimana keimanan dia kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan selepas Ja'far ni keluar, masuk pula Abu Al-As. Ialah cerita dia Abu Al-As ni, dia bawa barang kulit daripada Mekah yang disukai oleh penduduk Najasyi, apatah lagi raja, bagi barang kulit. Bila nak bagi barang kulit ni, kemudian barulah dia cerita, wahai tuanku tahu tak siapa yang datang dekat tuanku tadi? Yang mana Ja'far tadi, siapa itu? Dia tu merupakan utusan daripada seorang manusia yang memusuhi kami, yang kami paling benci di Mekah, kata Abu Al-As kepada Raja Najasyi. Dia ni musuh kami, yang kami di Mekah bermusuh dengan dia, yang dibenci oleh orang Mekah. Sedangkan pasal apa dia benci kepada Nabi SAW? Sedangkan dia tak biasa tengok Nabi. Tentang ada tak orang benci dekat kita? Sedangkan kita ni tak biasa jumpa dia pun, tak biasa bersembang dengan dia pun. Orang ketiga ni yang bawa cerita bukan-bukan, halang kita tak jumpa dia, kita jadi benci pada orang tu. Ada orang tak? Yang menyebabkan pada ketika itu Raja Najasyi bila dengar dia kutuk Nabi SAW, dia cerca Nabi, yang Nabi ni orang yang memecah belah masyarakat. Akhirnya pada ketika itulah Raja Najasyi ni berbagi penampak sekali. Berbagi penampak, kata Abu Al-As, aku rasa hidung aku ni nak patah. Dan kalau masa tu aku ada lubang, dia kata di atas muka bumi ni ada lubang, aku nak ronot masuk dalam lubang tu. Tahu ronot? Ini bahasa yang exotic ni, bahasa apa? Ronot tak? Macam mana dia sebut? Saya dengan diri semua sebut ronot. Nak selinap masuklah dalam lubang tu, punya malu depan Raja Najasyi. Maka pada ketika itulah, wallahi, kata Najasyi, kamu menghina orang yang Najasyi dia beriman dengan kitab Samawi. Kitab Samawi ni kitab-kitab yang terdahulu, maknanya agama Kristian lah, yang asal. Dia kata Muhammad yang kamu sebut ni, dia kata merupakan manusia yang biasa berjumpa dengan satu makhluk yang nama dia Namus. Siapa dia Namus ni? Namus inilah satu makhluk yang biasa berjumpa dengan Nabi Musa. Dia merujuk kepada Malaikat Jibril. Kalau kita baca hadis daripada Waraqah bin Naufal, tak kala mana Nabi SAW berwahyu, maka pada ketika itu Khadijah bawa Nabi SAW berjumpa Waraqah bin Naufal yang buta pada ketika itu, dan dia merupakan pak selalu kepada Khadijah. Dan Nabi menceritakan, dia kata, wahai Muhammad, Namusul Akbar dalam bahasa Abrani dia merujuk kepada Jibril yang jumpa dengan Nabi Musa. Jadi yang Najasyi sebut Namus ni, dia kata Muhammad ni dia bisa jumpa Namus, yang Namus ni berjumpa dengan Nabi Musa. Dan aku nak bagi tahu kepada kamu supaya kamu beriman dengan Muhammad ni. Dia datang dekat Habasyah ni untuk nak bawa cerita lain, tetapi lain pula dengan cerita kena penampak. Dekat raja kena penampak. Jadi akhirnya pada ketika itu aku nak supaya kamu mengatakan keimanan kamu kepada Muhammad. Sebab Muhammad ni siapa yang menentang dia kata, dan Muhammad ni bawa kebenaran, dia akan menang sebagaimana Nabi Musa menang menentang Fir'aun dan bala tentera. Dan pada ketika itulah bagaimana Abu Al-As mengatakan, tuanku boleh tak on behalf, tuanku dia kata supaya menyaksikan keislaman saya, terus beriman dengan Nabi SAW di depan Raja Najasyi. Ini cerita tentang iman. Rupa dia orang payah sangat nak beriman ni, bagi terampar sekali. Senang dia nak beriman agak kan. Cuma kita tak tahu orang macam Raja Najasyi kan,
Dia kena penampak sekali, kena terajang sekali baru dia sedar. Ya. Itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebab itulah kita cerita Abu al-As ni dia melalui 3 fasa. Fasa yang pertama, fasa dia kufur. Sampai kan dia kata, kalau aku jumpa Muhammad ni tak ada benda yang aku nak buat, aku nak hancur kepala dia, aku nak faktur, bunuh dia. Bila dia melalui fasa yang kedua, dia beriman. Masa dia pergi tuan-tuan dengan musyrikin Mekah, dia dah beriman tapi dia rahsiakan keimanan dia sampai dia balik ke Mekah. Bila balik ke Mekah, dia secara senyap-senyap, ceritanya pada tahun yang ke-7 Hijrah, dia secara senyap-senyap dia nak pergi ke Madinah. Sampai di pertengah jalan berjumpa pula dengan seorang lagi sahabat yang sangat hebat, yang nama dia Khalid Al-Walid, bersama dengan Osman bin Talhah. Siapa dia Osman Talhah ni tuan-tuan? Osman Talhah ni antara orang yang mewarisi pemegang kunci pintu Kaabah. Osman bin Talhah. Saya masih mengaji dengan Dato' Harudin dulu. Dato' Harudin biasa masuk ke dalam Kaabah. Dia beritahu dia dah jumpa. Dia jumpa dengan orang kunci itu, nama dia siapa? Dia ni keturunan Osman bin Talhah. Nama dia 3 orang. Bila bertemu, bagi tahu kamu nak ke mana. Tanya kepada Khalid Al-Walid, ni seperti Abu al-As tanya, Khalid kamu nak pergi mana? Dia kata, aku cerita ni, kamu jangan cerita dekat orang. Dia beritahu kepada Khalid Al-Walid, ya, dia kata aku nak pergi ke Madinah, berjumpa dengan Muhammad. Kata Khalid Al-Walid, kita serupa. Tapi dia tak sebut kita serupa lah. Itulah Muhammad, kita serupa bilangnya. Aku pun nak jumpa Muhammad juga, nak beriman, nak katakan keimanan dengan Muhammad. Itu fasa yang dilalui sehinggalah dia pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, maka pada ketika itulah Nabi SAW tengok Abu al-As, tengok Khalid Al-Walid, tengok Osman bin Talhah. Nabi kata, habislah Mekah. Jantung dia dah bersama dengan kita. Jantung Mekah tu jantung, tuan-tuan, dalam badan kita ni jantung. Kalau jantung kita ni tak bergerak, apa jadi? Qalu inna lillah. Jantung Mekah tu dah tak ada nak gerak kalau tidak. Habislah Mekah. Maka begitulah fasa Khalid Abu al-As beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berlaku Fathul Mekah. Selama beberapa lepas tu, dia antara orang yang terlibat dalam mengepalai untuk nak melawan kota Mekah. Khalid Al-Walid dan Abu al-As, dan juga bersama dengan Talhah dan juga Zubair bin Al-Awwad. Ini antara orang terlibat untuk nak membuka kota Mekah supaya orang Mekah beriman. Dan Khalid Al-Walid ini pula bersama dengan Nabi SAW cukup sayang kepada Nabi SAW. Zaman jahiliyah cukup benci, tapi zaman Islam dia bila tengok Nabi tengok dia duduk. Aku tak boleh tengok Nabi sebab apa? Aku sangat terlalu hebat muka Nabi ni, mencinta sangat. Aku tak boleh tengok muka dia. Itu Khalid Al-Walid. Nabi SAW wafat, dan tadi Allah Subhanahu Wa Taala Khalid Al-Walid ini tetap dia hidup lama sampai Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah, dia masih lagi hidup. Dan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Khalid Al-Walid dilantik menjadi gubernur di Palestin. Dan setelah itu, dialah orang terlibat dalam membuka Mesir yang pada ketika itu Rum. Dan Abu al-Aswah. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi umrah, kalau ada anak kita belajar di Mesir, antara tempat yang menjadi tarikan dan masjid yang paling besar di benua Afrika, di mana? Itulah di Mesir, nama dia Masjid Abu al-As. Sampai hari ini saya bersempatan juga masa belajar di Mesir itu, kesempatan sembahyang tarawih. Masa tahun itu malam 27 saja tak rasa sembahyang di sana.
malam 27 pergi sembahyang sana, masuk urut zuhur dan masuk dah. Zuhur masuk lepas maghrib tuan memang dia pergi perjalanan. Dia macam malam 27 di Mekah juga dah. Zuhur dah masuk dah. Nak dapat sembahyang bersama dengan Syekh Jibril. Nama orang tu Syekh Jibril, bukan malaikat Jibril. Nama tu Syekh Jibril nama dia. Kan? Syekh Jibril. Ada tuan-tuan orang Arab ni suka guna nama Jibril, Mikail ada nama. Kan? Dan seorang sahabat saya cerita masa di Jordan. Dia belajar di Jordan, dia belajar di Mesir. Sahabat saya ni tuan-tuan pun kenal Ustaz Haryanto. Dia cerita dia duduk rumah 3-3. Lepas tu kebetulan air ni tak air tak ada. Paip ni rosak macam mana ke, ataupun meter paip tu rosak. Tanya dekat orang, dia kata nak panggil siapa? Nak repair paip kita? Kau panggil Jibril. Gila betul lah, harus panggil Jibril. Sahabat saya ingat dia panggil malaikat Jibril. Bukan malaikat Jibril. Nama orang buat paip tu nama dia Jibril. Ya Jibril. Okey, nama panggil Jibril. Saya rasa batang kali tak ada orang nama Jibril lagi. Israel ada nama Jibril lagi tak ada. Kan? Ini kena gitu. Tak apa, Abu Al-As ni di zaman fasa yang ketiga dia membuka kota Mesir. Dan sampai hari ini dia menjadi gubernur, sampai hari ini masjid dia ada dan dia menjadi gubernur sampailah di zaman Muawiyah. Cuma dia melalui fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga ni dia rasa galat sikit. Sebab fasa yang ketiga ni kita tahu berlakunya peperangan. Di mana bila mana Abu Bakar As-Siddiq wafat, naik pula Umar Al-Khattab pun latih dia jadi gubernur di Mesir. Dan kehebatan Amr Al-As ni, kata Umar Al-Khattab, hebat dia ni cara berjalan dia tu dia ada gaya dia tu sehingga Allah kata dia ni tidaklah nama dia Abu Al-As, melainkan dia ni mesti diletakkan sebagai pemimpin. Dia gaya dia tu ada gaya. Tuan-tuan ni ada gaya-gaya ya. Dia gaya kepemimpinan tu ada, dia lagak cara berjalan tu. Bayang nak cari orang lagi ni tak? Jadi Umar Al-Khattab letakkan di situ di zaman naik pula Osman Ibn Affan dan bila naik Sayyidina Ali. Yang ni pula menjadi halat silah di kata fasa yang ketiga. Zaman Sayyidina Ali, kita tahu zaman sedikit ada sedikit peperangan yang berlaku, ketidakpuashatian yang berlaku sehingga terjadinya peperangan bersama dengan Sayyidatina Aisyah yang nama perang itu perang Jamal. Berlakunya peperangan seperti mana berlakunya di zaman Muawiyah, iaitu namanya perang Siffin. Dan bila berlaku peperangan tersebut, dia menyebelahi Muawiyah. Kedua-dua sahabat ni tuan-tuan, pasal apa punca jadi berperang? Punca ada pihak ketiga yang namanya Khawarij dan Syiah. Yang inilah yang menyebabkan pertempuran. Dan dia menyebelahi Sayyidina Muawiyah. Sebab Muawiyah ni penulis wahyu Nabi ataupun penulis Al-Quran. Dan sahabat-sahabat yang besar Al-Bakhili dan Abu Darda pergi jumpa Muawiyah ni. Ya Muawiyah, pasal apa duk lawan Sayyidina Ali ni? Sayyidina Ali ni sahabat Nabi, menantu Nabi yang dijamin syurga. Pasal apa nak lawan ni? Saya cuma nak bawa tuan-tuan dekat suasana tu. Tuan-tuan, bukan senang nak bawa cara suasana yang kelakar. Tak payah lawan. Tuan-tuan, faham tak cerita saya ni? Saya nak bawa ke zaman sahabat ni. InsyaAllah. Dan tu lah nak benda dia. Corot orang nak orang bertelingkah, tuan-tuan. Kita nak leraikan, kita nak lerai sekali semua. Yang menyebabkan pada ketika itu. Dan Allah Ta'ala takdirkan berlaku peperangan. Maka pada ketika dia melahi sebelah Muawiyah dan peperangan itu dimenang oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan sehinggalah Abu Al-As dilantik juga oleh Ali sebagai khalifah dan wafat Sayyidina Ali naik pula anak Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan
Selesai kalau khalifah ini kepada Muawiyah, di zaman Muawiyah dia terus dilantik menjadi khalifah pada zaman Muawiyah, dan akhirnya dia meninggal atau wafat di masjid. Ini Muawiyah dia Abu al-As melalui 3 fasa. Maknanya fasa dia kafir, fasa dia beriman. Masa dia beriman dia yakin sungguh-sungguh dengan apa yang Nabi SAW bawa. Jadi sebagai kata kita hari ini, kita dalam proses untuk meyakinkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para hadirin sekalian, ini bila kita sebut sahabat-sahabat yang kita sebut tadi, ketika bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia betul-betul dapat merealisasikan 3 benda yang disebut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Salasun man kunna fihi wajadat halawatul iman. 3 perkara seseorang itu nak dapat bagaimana kemanisan iman. Dan kemanisan iman itu macam orang khusyuk dalam sembahyang. Orang kalau khusyuk dalam sembahyang ni, dengar imam bacaan yang baik, alhamdulillah imam bacaan itu baik, alhamdulillah. Ada bacaan baik, kalau boleh kita nak imam ini tambah lagi bacaan. Itu orang dapat kelazatan, khusyuk. Tapi bila tak khusyuk ni, sudah tu imam baca ina sudah, baca sikit-sikit sudah lah. Itu orang tak khusyuk. Sama juga orang nak dapat rasa kelazatan, kemanisan majlis ilmu tu, dia duduk dalam majlis ilmu, kalau boleh kita tambah lagi. Tapi dia tak dapat kemanisan tu, duduk isyarat seperti dia macam tu tuan. Jadi orang dapat lazat yang manis di iman tu disebutlah hadis Anas bin Malik apa tu? Yang pertama, yuhibbullah wa rasulihi min yuhabbu mimma siwahi. Seorang itu cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Dia cinta Allah, dia cinta Rasul lebih daripada segala. Ini dibuktikan oleh sahabat-sahabat Nabi, terutama dari ketika dalam hijrah. Dalam peristiwa hijrah itu kan kita tahu orang muhajirin. Muhajirin ini orang yang berhijrah. Orang berhijrah ini dia merujuk mana? Dia merujuk kepada orang Mekah berhijrah. Al-Ansar orang Madinah yang menunggu kedatangan penduduk Mekah. Dan kita tahu bila datang peperangan dalam proses hijrah tersebut, sahabat-sahabat Nabi yang ada di Mekah hari itu datang ke Mekah semestinya. Contoh mungkin tak dapat bayangkan. Contohnya, tuan-tuan tinggal ke Batang Kali, tuan-tuan pergi hijrah ke Batang Benar. Tahu Batang Benar? Bini 9 tu, itu bukan Batang Benar, yang tu tuan-tuan ni kalau otak. Senang tu, payah nak senang. Kan? Bini 9 tu, dekat Semenyih itu ada Batang Benar nama dia. Tuan-tuan jangan bawa 1 sen pun, tuan-tuan pergi hijrah sana. Mulakan di depan sana. Agak macam mana? Aku bingung dah. Ini sahabat-sahabat hijrah. Dan bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW yang dapat kelazatan iman ni, maka pada ketika itulah antara saat disatukan dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman tanya saat daripada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, jangan bimbang. Dan di rumah aku dia kata bilik ada 4. Aku 1, aku 2, kau 2. Rumah aku unta ada 100, engkau 50, aku 50. Dia bagi itu, mana dia jangan bimbang. Itu ada satu iman tersebut. Isteri aku 2, kau ambil 1, aku 1. Walaupun yang segak tu aku bagi ke hang. Ini cerita Abdurrahman, sahabat Nabi, bukan Abdurrahman Batang Kali. Betul. Malam sikit. Nak ceritakan macam tu dalam keadaan tak payah kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, wahai Sa'ad, aku lebih suka kamu tunjukkan aku jalan ke pasar supaya aku boleh berusaha supaya hidup aku tidak menjadi beban kepada orang lain. Seorang sungguh-sungguh nak bantu, seorang tu hidup tidak menjadi beban kepada orang lain. Abdurrahman bin Auf dalam masa 6 bulan dia boleh melumpuhkan ekonomi yang modal dia beli 10 ekor unta dia rasa. Dia beli unta ni semua, kemudian dia jual.
Bila dia beli unta, semua tali-tali unta tu, tempat patah unta tu dia simpan. Dia jual. Dia beli lagi 10 unta. Beli jual. Bila semua tali-tali dia simpan. Sampai ke tali ni habis. Dah masa itu orang mula start cari tali. Unta ada, tapi tali nak memukul unta tu aksesoris dia lah. Macam tuan beli kereta lah. Tuan kalau beli kereta tak ada spoiler dia, tak cantik. Tak ada body kitnya, tak ada dia punya aksesoris dia, nampak bontak lah. Macam nongol dia nampak, tak cantik. Tapi kalau body kit sikit, dia ada aksesoris sikit. Jadi aksesoris tu yang penting dalam unta ni. Maka akhirnya dia jual. Dia jual tali. Akhirnya pada ketika itulah semua tali-tali unta ni dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf, termasuk Yahudi pun nak beli kat dia, dan Abdurrahman jual dekat Yahudi ni dengan harga Yahudi. Orang Islam lah. Yahudi ni sebab apa? Tak dalam bila Yahudi ni dia berniaga dengan Islam, dia dengan harga Yahudi dia jual ke orang Islam. Kemudian dia jual balik dekat Yahudi, beli dengan harga Yahudi. Maka di situlah akhirnya Yahudi lumpuh ekonomi di Madinah. Sebab apa? Ini orang yang cinta kepada Nabi SAW. Dia ni orang Muhajirin dan Ansar. Dia cinta lebih daripada segala-galanya dia. Terutama sekali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni hidup dia tak ada benda lain, Nabi. Sebab tu kalau kita tengok ketika dah hijrah, Nabi SAW bersembunyi di Gua Thur. Abu Bakar As-Siddiq pastikan dia kemah dalam Gua Thur dulu, kemudian masuk dalam, mana lubang-lubang tu buka ditutup. Dan ketika satu hari Nabi kan duduk dalam Gua Thur 3 malam kan. Satu hari itu Rasulullah telah penat sangat. Tiba-tiba Rasulullah tidur di atas riba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tengah-tengah tidur. Maka pada ketika itulah nak ceritakan cinta dia kepada Nabi SAW. Dalam lubang tu, tuan-tuan, Gua Thur ni kalau tuan-tuan di Mekah tu, antara gua yang paling banyak binatang-binatang yang berbisa. Itu Gua Thur tu. Binatang berbisa, apa dia? Kala jengking, ular yang berbisa. Tak macam mana dia kata ular masuk. Ada beberapa mengatakan kala jengking masuk. Dan masuk tu Rasulullah kan tidur atas riba ni. Abu Bakar yang nampak ular, dia tutup lubang. Tutup lubang tu tahan. Kena bisa kan? Sakit boleh tahan, air mata tak boleh tahan. Akhirnya tahan, akhirnya gugurlah 2 titik air mata di atas pipi Nabi SAW. Terus Nabi dalam. Tuan-tuan, Nabi 2 titik air mata baru terus. Kita speaker hala rumah tak ada kita kan. As-salatu khairum minan naum. Bangun dah. Itu Nabi SAW. Kenapa bakar sini? Dia sebuah tangan aku di gula. Nabi dengan mukjizat dia, dia ambil air liur dia, kemudian sapu dekat tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada ketika itulah Allah hilangkan penyakit ataupun bisa ular. Ni cintanya Abu Bakar As-Siddiq sampaikan dia biarkan Nabi tidur di atas riba. Abu Bakar, Nabi tidur atas riba. Tuan-tuan, Nabi ni SAW dengan Abu Bakar Pak betul. Nabi menantu tidur atas riba Pak betul. Ada orang kata-kata buat kerja macam tu. Kalau tak ada menantu tuan-tuan Sabtu ni balik, main tidur atas riba Pak ni. Buat terlihat betul lah Pak ni sejak dengan kalau tak izah. Tuan-tuan orang tak biasa buat pun. Cintanya kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, di mana dia cinta kepada Nabi lebih daripada segala-galanya. Itu bukti sahabat. Yang kedua, bagaimana rasanya wa am yakru mar'ah ayyafazu wa am yakru mar'atul la yuhibbu illa lillah. Seorang itu cinta kepada sahabatnya semata-mata kerana Allah, bukan kerana lain.
Dia berkawan ni bukan kerana kawan itu baru dapat projek ke, bukan kerana kawan ini orang kaya ke, bukan kerana kawan ini baru nanti naik jadi menteri besar ke, bukan tapi illa kerana Allah. Dan yang ketiga, wa ayyakhadhu fil kufri, seorang itu benci kepada kufur, ayyakhadhu bila sebagaimana dia benci Allah Ta'ala campak dia kena. Dia benci kepada kekufuran itu sebagaimana dia benci kalau Allah Ta'ala campak dia kena. Orang yang itu soal itu bagaimana dapat manusia iman. Baik, bagaimana disebut oleh pengarang kitab ini. Mana kita dalam proses meyakini dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dengan melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan. Allah Ta'ala menjanjikan balasan yang baik bagi orang yang beriman dengan ganjaran pahala. Kita dah cerita hari itu bagaimana ganjaran pahala, tak salah kan? Kita buat ibadat ni nak dapat pahala, tak salah. Dan cuma tahap ibadat kita macam saudagar lah. Kita dah dapat sesuatu hal buat. Orang meniaga, dia nak dapat hal buat ni. Dan macam tuan-tuan datang malam ni kan, saya boleh letakkan semua tuan-tuan ikhlas malam ni. Sebab tuan-tuan tak harap apa. Sebab saya tengok tadi belakang tu tak ada nampak nasi lemak. Tak ada nampak apa. Tuan Nasi pun malam ni tak ada. Buku nasi malam ni nak bagi sesuatu RM20 ke, ada tak? Tak ada kan, memang ikhlas dia datang. Sebab manusia ni fitrah, dia memang dia buat sesuatu dia nak buat. Cuma orang nak buat tak. Salah kan? Tak salah, tapi tahap itu level tak sama. Dan dengan macam mana orang yang level yang lain. Okey, kemudian dia bagi petunjuk. Ini kata petunjuk. Bagaimana kita cerita tadi, petunjuk bagaimana sahabat Nabi. Antaranya kita sebut tadi Abdul Al-As yang Allah Ta'ala bagi petunjuk. Dan begitulah juga dia bagi petunjuk kepada Khalid Al-Walid. Itu dalam konteks sahabat-sahabat Nabi. Dalam tempat kita ni ramai tak orang dapat petunjuk kan? Ramai orang yang dapat Allah Ta'ala bagi petunjuk jadi. Nak dapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, mana dia kadang-kadang dengan sebab lebih sikit dia Allah Ta'ala bagi petunjuk dia. Ada seorang pengkaji daripada Jerman, kalau silap saya boleh Hans Nansen. Dia buat kajian tentang babi. Pasal apa orang Islam ni tak makan babi? Babi ni berisi banyak, anak ramai, daging banyak, tulang kurang. Pasal apa orang Islam tak makan babi? Dia buat kajian. Hasil daripada kajian dia kata, dia ambil satu cacing yang hidup dalam tubuh badan babi, kemudian dia bakar dekat suhu yang kepanasan suhu tu 1000 darjah Celsius. Tiba-tiba dia dapati cacing tu tak mati. Dia ambil cacing yang teruk, kemudian dia bakar pula. Dia ambil air, 7 air, 6 air yang bersih dan 1 air dicampur dengan tanah. Bagaimana yang Islam amalkan dengan itu. Tiba-tiba dia dapati cacing tu mati. Dia kata, macam mana orang Islam tahu cara nak hilangkan bakteria apapun yang ada kepada babi? Dia buat kajian. Last kali kajian dia kata dia pergi ke Mekah. Dia buat kajian di Mekah. Dia kata di Mekah mana ada orang bela babi. Tentu biasa pergi haji, biasa pergi umrah, ada tak babi berkeliaran di Mekah? Tak jumpa tuan-tuan. Babi banyak di Disneyland. Nasib baik saya duduk country room. Malah wali 9. Wali 9 kan. Nak ceritakan tentang babi banyak di luar kita. Di Mekah tak ada babi. Jadi kita di Mekah tak ada mana umat Islam belajar. Dia kata belajar daripada Muhammad Nabi daripada mana? Dia khali Quran. Apa dah khali Quran? Dia kaji Quran. Hasil daripada kajian Quran dia Allah bagi hidayah, campakkan hidayah kepada dia. Hasil katakan bagi Allah pada bagi petunjuk dan akhirnya masuk Islam. Maryam bin Jaulah, seorang bekas parti Steve Seagung, parti Komunis Austria.
Bukan Australia, Austria. Maria bin Jaulah namanya. Dia buat kajian tentang konsep mandi hadas. Pasal apa orang Islam lepas melakukan hubungan suami isteri ataupun lepas perempuan period ataupun orang lelaki yang keluar mandi, kenapa dia mandi? Dia mandi pula kenapa dia ratakan air seluruh badan? Dia buat kajian, ada konsep kebersihan, ada konsep kesuburan, ada konsep mana kesegaran. Akhirnya konsep dia masuk Islam bagi petunjuk. Dan akhirnya dia tulis satu buku namanya Road to Mecca, perjalanan di ke Mekah. Akhirnya dia kata, aku syukur pada Allah Ta'ala kerana aku terima Islam. Hasil daripada kajian dia, bukan aku terima Islam dengan sebab tengok orang Islam. Kita kalau tengok orang Islam macam-macam. Mereka di Mekah ni yang paling kotor Islam. Negara dalam dunia yang paling kotor adalah mana? Orang Islam lah, Bangladesh. Yang paling kotor dalam dunia. Negara paling bersih dalam dunia di mana? Yang paling bersih dalam dunia bukan dari Islam. Dia jatuh. Dia balik. Pada saya tahun lepas jatuh pada Norway. Paling bersih. Sekarang tak tahu dia mana lah. Dia nak ceritakan negara-negara Iraq, negara-negara Iraq, negara-negara Eropah. Nak dibandingkan negara Islam. Dan itu betapa Allah Ta'ala begitu. Dan dibagi rahmat. Rahmat yang boleh saya sebut. Itu kan rahmat ni kasih sayang. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut rahmat ni 70 kali. Ar-Rahman maknanya kasih itu Allah sebut 90 kali. Dan Ar-Rahman 50 kali, Ar-Rahim 90 kali. Itu Allah yang Allah Ta'ala bagi rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ialah rahmat kita bila bagi rahmat, Allah bagi rahmat kepada kita ni, maknanya Allah Ta'ala dah cinta kepada kita, kita pun dah cinta kepada Allah. Tuan-tuan, kalau Allah dah cinta kepada kita, apa yang kita minta semua Allah bagi. Dan kita sebut hari itulah kan, bila kita dah cinta kepada Allah, macam raja lah. Raja kalau kenal kita, itu dia Allah semua. Kita punya perjalanan kita beres. Dan tuan guru Tengku Sarifuddin Insya Al-Hajj datang Masjid Sungai Masih ni, datang semai Jumaat. Dan agak-agak ramai tu orang masing-masing datang semai Jumaat, datang pakai-pakai azam, gantung salam. Bila tuanku gantung salam sampai dekat Tuan Haji, tuanku berhenti. Haji duduk sini lagi. Ya tuanku. Lama sini dah. Lama. Saya pencet di sini. Ya, patutlah lama. Haji lama tak datang istana. Hari Sabtu, besok datang. Hari Jumaat, besok datang istana. Minum kopi. Itu tuan masa tuanku datang, Nigo dah tak? Nigo, MBSS. Nigo, datang ada tak? Nigo ada. Ada majlis ada. Menteri besar tak? Ada mana tak? Lagi baik pun semua ada berlaku. Tuanku boleh berhenti bersembang dengan Tuan Haji. Agak-agak dia pandang semacam tak? Siapa Haji ni? Tuanku boleh cakap dengan dia. Tuan-tuan ni tak hati. Ya, tak apalah. Pendek cerita, hari Senin, hari Jumaat jumpa, hari Senin Haji pergi pejabat tanah, nak bayar hasil. Nak bayar hasil ambil nunggu. Agak-agak ibu nampak tuan ibu keluar tak di perniagaan. Dia keluar tak? Dia keluar. Dia nanti nak bayar hasil ni sikit ni tu. Memang sudah. Ibu tak masuk pejabat. Dia kali kalau nak datang dia balik, tak payah nak bayar hasil ni, tak payah datang pejabat. Haji kalau nak bayar hasil, kami datang ke rumah Haji. Tuan, pasal apa? Sudah datang rumah ni? Sebab dia orang kata apa? Dia ni orang tuanku. Lancar tak semua kalau tuanku? Tuan, ni tuanku kenal kita. Tuanku bila dah kenal, tuan-tuan apa? Semua kita. Allah bila dah kenal kita. Allah bila dah kenal kita. Dan kita dah kenal Allah. Tuan-tuan, apa benda pun ability Islami bayar lah. Ajar.
Iya, saya malah cakap semua berjalan dengan sebab tu katakan rahmat Allah tu mendapat kasih sayang Allah. Pasal tu dapat kasih sayang Allah. Allahu Akbar. Kita nak jadi hamba Allah bagi sesuatu, kita nak jadi hamba Allah, kita jadi orang yang dicintai oleh Allah. Allah Ta'ala cinta kita. Kalau kita buat silap, Allah Ta'ala maafkan. Kalau kita Allah dah maafkan, Allah lupakan. Kalau dah lupa, Allah sayang pula. Betul, bukan senang ni. Kita bayarlah orang biasa fitnah kita, orang cakap kita macam-macam. Agak-agak kita boleh maafkan dia kan? Bayar. Bukan maafkan, nak lupa, lagi bayar. Ya, apa tak lagi nak saya lagi bayar. Itu kita nak cari tu rahmat Allah Ta'ala. Macam tak apa nak faham ni kan. Kalau cerita yang mudah faham ni jadilah mudah faham ni kan. Contoh, Kak sajalah cerita kakak senyap kakak. Orang paling kita tegur juga kan. Kakak kena tipu dekat suami kakak 15 tahun. Lepas 15 tahun dia beritahu, ya Allah, apa dah nikah lagi sama. 15 tahun dia tipu. Dah ada anak 4 dah. Dia minta maaf. Kakak boleh tak maaf kakak? Boleh, alhamdulillah. Kakak dah boleh. Okey. Bila dah maafkan agak-agak 15 tahun dia tipu akak boleh tak lupakan 15 tahun dia tipu akak? Boleh buat tak kak? Nampak dah gelim. Katakanlah kita dah maafkan, kita dah lupakan. Dah nampak macam mana Ustaz dah tua ni takkan lagi nak pergi kan? Akak dah lupakan. Akak boleh tak menyayangi? Bukan suami akak, madu kata. Agak-agak dia boleh tak sayang madu? Malam sikit Ustaz. Itu manusia kan? Tapi Allah Ta'ala sayang kepada kita ni. Maknanya dia sayang kita ni, dia boleh memaafkan kita, dia boleh melupakan semua dosa yang kita buat dengan syarat kita beriman. Dan bukan sekadar itu saja, dia boleh sayang kepada kita pula. Semua orang diri perbuatan dosa. Itu katakan rahmat Allah Ta'ala. Dan dibagi hidayah. Allah Ta'ala bagi hidayah. Kalau selalu terminuk orang dah masuk Islam ni, dia asal dia dulu memang seorang yang sangat samsik. Kalau kita Ramli itu nama dia Sariful lah. Tapi bila dia beriman, dia menjadi orang sangat tawadhu. Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari ni tuan-tuan ya Allah, zaman jahiliah dia ni tiap-tiap kali orang balik daripada musafir, pergi niaga ke Syam, bagi niaga ke Yaman, dia tahan tengah jalan. Dia jadi macam lanung lah. Jadi lanung, tahan dia rampak. Tetapi bila sampai tengok muka Nabi, ya. Tuan-tuan, Allah telah bagi, katakan bagi hidayah kepada dia, dan akhirnya beriman dengan Nabi SAW, dan sehingga dia jadi seorang yang sangat tawadhu. Dan dia cukup meyakini semua apa yang Nabi SAW sebut. Dan sehingga dekat akhir hayat dia duduk di kawasan yang sangat jauh di pedalaman. Dia tak duduk mata kaki, jauh daripada mana? Ulu Rening punya ulu. Contohnya ulu Rening punya ulu. Dan ulu itu dah ulu atas lagi ulu ni. Contoh. Contoh. Dia duduk kawasan yang sangat jauh. Dan dia duduk dengan isteri dua. Dan pada ketika itulah, dalam keadaan isteri bertobat, kita duduk jauh, kita duduk dah tua. Tapi dia cakap bahasa Melayu besar kan? Dan hadis kalau ditakdirkan abang mati, bang, siapa nak uruskan jenazah kita ni bang? Wallahi, kata Abu Zar, ketika mana Nabi SAW menceritakan kepada kami, masa itu dalam satu tempat, kami ni berlima, 1, 2, 3, 4, 5 sahabat. Dan Nabi sebut daripada kelima sahabat ni, ada seorang sahabat ni, bila dia mati besok, orang musafir tolong uruskan mayat dia.
Dan aku nak beritahu kamu, daripada 5 ni 4 dah mati. Yang tinggal aku seorang. Yang tinggal aku seorang. Dan aku cukup yakin kalau ditakdirkan aku ni mati, kamu pergi tepi jalan tu, ada orang uruskan mayat aku. Betul-betul bila dia wafat, suami isteri dia pergi ke tepi jalan, tengok-tengok sekumpulan kabilah. Kebetulan kabilah tu sesat. Bila dia sesat nak cari air, dia cari air, tiba-tiba dia tengok-tengok, jumpalah rumah Abu Zar Al-Ghifari. Tengok-tengok, Masya Allah, Abu Zar, tentang seorang yang sangat tawaduk, seorang yang dulu saksi, jadi seorang yang tawaduk. Abu Zar akhirnya apa-apa, kami uruskan jenazah orang yang musafir, ya, yang uruskan jenazah. Itu makna sahabat-sahabat yakin sungguh-sungguh dengan apa yang Nabi SAW janjikan. Itu kita hidayah, orang ke hidayah. Apatah lagi diangkat darjah. Mana kita ni jadi mulia bukan disebabkan bangsa, bukan disebabkan warna kulit. Dia angkat darjah. Sebab itulah dalam ayat yang kita baca, ayat yang baca dalam Mukadimah disebut yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala meninggikan orang-orang yang beriman di kalanganmu. Meninggikan maksudnya memuliakan. Tentang contohnya kita ambil Bilal bin Rabah, kan? Bilal bin Rabah hitam, dan tetapi di hari kematian Bilal bin Rabah macam mana? Dan ataupun Sa'ad bin Mu'az lagi hitam. Bilal bin Rabah hitam, Sa'ad bin Mu'az lebih hitam daripada Bilal bin Rabah. Sa'ad ni dia kalau duduk sebelah Bilal jadi putih. Hitam metrik ke pun. Tetapi di hari kematian Sa'ad bin Mu'az bergerak arasy Allah. Ada Sa'ad, kan? Sahabat Nabi SAW. Ini orang yang Allah Ta'ala kalau muliakan, dan dibagi balasan syurga dia. Ada yang tak ada lain dan syurga ni satu balasan yang penuh dengan kenikmatan. Bila sebut syurga tu, tuan-tuan, saya selalu sebut, bila sebut syurga, mala ainun ra'at, mata kita tak boleh tengok, wala uzrun sami'an, telinga tak bisa dengar, wala khatra ala qalbil bashar, hati tak pernah terlintas. Macam contoh kita di sungai, kan, kita boleh bayangkan sungai dalam syurga ni ada 70,000 batang sungai madu, 70,000 batang sungai khamar. Boleh bayangkan 70,000 batang sungai air yang jernih, macam air mineral tu lah. 7,000 batang sungai milabalin, sungai susu. Tentu boleh bayangkan sungai-sungai tak dapat kita nak bayangkan. Yang kita dapat bayang dalam sungai ada ular, ada biawak, ada komeng, ada tin kosong, ada biawak, ular, macam-macam. Itu bukan sungai syurga, itu sungai masin nama dia. Tapi sungai masin dah lagi ya. Akhirnya nak cerita sungai syurga ni tak boleh nak dibayangkan. Itu kenikmatan. Maka firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tentang saya ulang balik, amal soleh mana dia apa? Orang yang melaksanakan satu amalan itu dengan ikhlas, itu amal soleh maksudnya. Yang itulah mereka untuk mereka syukur yang penuh dengan dan penuh dengan kenikmatan. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, untuk mereka syurga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Betul, nak dapat syurga Firdaus ni jadikan orang yang amal soleh. Kalau kita buat apa benda pun ikhlas kerana Allah Ta'ala. Nak jadi hamba Allah Ta'ala ni kena korbankan sikit lah. Contoh kita bagi sedekah, kita nak jadi hamba Allah, nak masuk syurga Firdaus, bagi RM2. Macam mana nak syurga Firdaus? Orang berjuta bagi sebagian. Saya balik di sini kampung saya, Allah SWT Allah ni dia sedekah, dia buat masjid 4.5 juta di kampung. 4.5 juta dia punya rumah imam dia. Allah punya cantik, cantik semua. Tanya dekat pulau sini, berapa semua ni 45 juta. Kita ilmu tak ada masalah, ada orang lagi. Orang manusia masih sekian-sekian. Kita tapi kita tu tak beritahu lah siapa dia buat, tapi kami tahu lah orang itu kan. Tapi dia tak beritahu orang. Dan orang tu memang banyak kongsi ni. Allah Akbar. Ini ayat
yang Allah Ta'ala bagi kepada dia lah sekian harta dari sekian untuk nak bagi manfaat kepada orang lain. Minta pada hari ini, minta dah ni ke saya kan. Contoh mintanya yang dekat apa ni. Ada boleh insya-Allah keadaan rezeki insya-Allah. Ada kadang-kadang ada juga orang yang bisa ceramah sekali masih KNCC. Cerita tentang sahabat yang suka sedekah ini kan. Lepas ceramah seorang buah ibu. Dia kata, "Ustaz, saya ni nak tanya Ustaz, kenapa? Saya ni dah lama tak sedekah. Ada tak mana-mana sebuah masjid yang perlukan bantuan Ustaz?" Kata, "Ada berkata. Ustaz cuba bagi ejen-ejen di rumah saya." Tapi dia betul surah Al-Furqan nama dia dekat puncak alam. Tahu puncak alam? Tahu tak puncak alam ni? Puncak yang paling tinggi di alam ni. Puncak alam adalah di kawasan kan. Surah Al-Furqan. Sami-sami maaf. So, sesuatu saya bagi umur, bagi ke, dia jumpa tuan sekian-sekian dekat pejabat dia sekian-sekian. Dia bilang Haji Salim nama dia. Kebetulan sebab tu dah tengah-tengah berjalan. Cuma kan baik tak ada lagi apa. Tanyalah berapa kos lagi untuk pembinaan sekolah ni. Kos dia kata lebih kurang lah. Ada lebih kurang dalam 300,000. Tak cerita banyak, ambil cek dia tulis. Beritahu saya. Tak, saya kata 300,000 dia bagi 300 juga. Saya tahu saya kata nak bantu ibu saya. Hati pun tak pakai politik kata. Lebih sikit kata pakai politik pun tinggi kata dia nak rekod kita. Sikit. Silap dah start kata. Lepas ni di sana dia cakap apa saja. Muslimin dan muslimah pada sekali itu mana dia orang yang nak kepada semua kita. Sebenarnya firman Allah lagi walladzina amanu ma'amil shalihat dan maghfirna anhum sayyi'atihim wa najziyannahum ahsan alladhi kanu ya'malun. Dia bermaksud orang yang beriman dan beramal soleh, mereka kami hapuskan, ini ampuni kejahatan-kejahatan dulu, kejahatan yang mereka buat, dan kami beri balasan kepada mereka yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Kemudian yang akhir itu sampai dengan akhir yang ada dia, itu semua cerita bagaimana Allah Ta'ala bagi kalian dari syurga yang dijanjikan ataupun syurga Firdaus dan syurga yang pun dengan kenikmatan. Kemudian seterusnya beriman, berilmu, yang itu insyaAllah kita akan sambung pada pertemuan. Mudah-mudahan apa kita bersih kepada mengenai manfaat insyaAllah. Terima kasih kepada kelemahan kepada ilmu sesli. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Musikum mengaksi minta Allah. Aku lupa dihada. Wa astaghfirullahaladzim. Walakum. A'udzubillah syaitanir rajim. Alhamdulillahil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Radina billahi rabban wa bil islam Muhammadin Rasulullah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil as-siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma jam'a hadza jam'an marhuma wa farqana min ba'di farqan ma'sum. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.